Saya nak tanya anda semua, pernah tak korang terfikir ataupun tertanya-tanya bagaimana atau macam mana cara Rasulullah ni bermuamalat? Jadi sebelum kita pergi ke topik cara Rasulullah bermuamalat dari segi ekonomi, kita ketahui terlebih dahulu apa itu muamalat. So, muamalat ni ialah suatu urusan yang berkaitan dengan perhubungan antara manusia sama ada dalam jual beli, hutang piutang dan dalam ekonomi serta sosial. Kita ni sebagai umat Islam digalakkanlah untuk mencontohi kepribadian Rasulullah dalam bermuamalat. Kerana Rasulullah ni antara usahawan yang sangat terkenal pada masa dahulu sehingga digelar sebagai Al-Amin yang bermaksud boleh dipercayai. So rugilah kalau kita tak mencontohi kepribadian Rasulullah. Okey, jom kita pergi ke cara-cara Rasulullah bermuamalat dari segi ekonomi. Yang pertama, apa yang kita boleh lihat, Rasulullah ni sentiasa tersenyum ketika melakukan urusan muamalat. Okey, siapa je tak suka bila kita beli something, kita beli barang dekat kedai tu, orang tu sentiasa tersenyum. So hati kita pun ataupun kita rasa nak beli barang tu, hati kita rasa tenang, rasa lembut je nak beli barang tu. Yelah, siapa je suka kan kita masuk kedai orang tu muka masam. So kita nak orang tu layan kita dengan baik. Jadi perkara tu membuatkan orang tertarik dan suka untuk datang ke kedai kita. So korang yang mana-mana ada perniagaan, berurusan dengan orang, korang senyumlah selalu, okey, untuk menarik perhatian orang datang ke kedai korang. Okey, cara kedua pula, Rasulullah ni tak pernah berdebat dengan peniaga-peniaga lain. Kiranya dia tak pernah lah nak sakiti hati peniaga lain, nak dengki dengan perniagaan orang lain, nak bermasam muka. Kita boleh lihat dalam satu peristiwa ni, seorang peniaga yang bernama Said bin Ali Said datang menemui Rasulullah SAW dan melihat Said datang, Rasulullah terus berkata dan memanggil Said bin Ali Said ni, mari selamat datang saudara saya dan rakan seniaga saya yang tidak pernah bertengkar, kata Rasulullah. So dari situ kita boleh lihat Rasulullah ni sangatlah baik orangnya dan dia tidak pernah nak berdebat dengan rakan niaganya sendiri dan dia melayan rakan niaganya dengan baik. So kita ni sebagai umat Islam yang mana berniaga tu bolehlah ikut cara Rasulullah bermuamalat supaya tiadanya pergaduhan antara peniaga dengan peniaga serta peniaga dengan pembeli. Cara yang ketiga ialah cara ni memang jaranglah orang nak lakukan kerana Rasulullah menggunakan teknik yang unik. Okey, teknik ni memang lain dari peniaga yang lain pada masa itu. Biasanya peniaga dia akan meletakkan harga yang tinggi. Kalau boleh nak setinggi-tinggi guna Everest lah kan. Yelah kan, sebab nak dapat keuntungan yang berlipat ganda. Tapi Rasulullah ni dia menggunakan teknik dengan menceritakan harga pokok dan baginda meminta pelanggan tu membayar harga mengikut kehendak mereka sendiri. So dengan cara itu, pembeli akan rasa puas, senang hati dan percaya kepada Rasulullah untuk membeli barang yang Rasulullah jual. Teknik ni membuatkan jualan Rasulullah laris daripada peniaga lain. Jadi korang yang mana nak tingkatkan keuntungan jualan korang ke, nak bagi orang suka datang kedai korang ke, bolehlah cuba mencontohi cara Rasulullah bermuamalat ni. Anda nak tahu kan keuntungan korang akan naik berlipat ganda daripada orang lain? Okey, yang keempat ni amat penting ya dalam elemen perniagaan dan memang benda ni kena ada dalam setiap perniagaan, setiap urusan muamalat yang kita lakukan. So apa yang penting tu ialah sikap jujur. Okey, Rasulullah ni dia ada sikap yang sangat jujur tau. Rasulullah ni sangatlah jujur orangnya, tak pernah menipu dalam urusan muamalat. Umat Islam ni sangatlah dititik beratkan dengan kejujuran dan tiadanya penipuan dan dusta dalam urusan muamalat serta urusan yang lain. Okey, baginda sangatlah palinglah tak suka orang yang menipu dalam urusan muamalat. Kerana dengan cara menipu tu, hasil jualan yang kita jual tak berkat lah. Macam tak elok lah kita menipu orang kan. So benda yang kita dapat tu hasil daripada benda yang haram sebab kita tipu kan. Okey, kita dah sampai ke muncak dalam perkongsian video saya pada hari ini. Apa yang saya boleh kongsikan, cara terakhir Rasulullah bermuamalat ialah Rasulullah ni tidak pernah bersumpah palsu. Untuk pengetahuan korang, Rasulullah ni amat mengecam perdagangan yang mempunyai unsur tipu daya, apatah lagi sampai sumpah palsu, mengandungi unsur riba dan membuat penjualan di pasar-pasar gelap. Perniagaan seperti itu bukan sahaja merugikan orang lain, tapi dia membuat perniagaan tu tak lancar. Yelah kan, sebab kita melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. So perniagaan tu kita jadi macam tak best lah. Perniagaan tu jadi macam ada je masalah yang berlaku dalam perniagaan kita. Jadi itulah beberapa cara Rasulullah bermuamalat yang boleh saya kongsikan kepada anda semua.